Video ni kita akan bincangkan bab yang terakhir, bab 9, ekosistem terancam. Jadi kenapa ekosistem tu boleh terancam dalam bahaya disebabkan oleh aktiviti manusia. Jadi ini biasalah, paling utama sekali mesti aktiviti manusia. Tapi bukan semestinya aktiviti manusia sahaja ya. Dia ada juga aktiviti-aktiviti lain ataupun secara semula jadi dia boleh terancam. Contohnya macam letusan gunung berapi, tsunami. Benda-benda tu sebenarnya dia boleh juga menyebabkan ekosistem tu terancam, haiwan-haiwan mati, musnah. Dan kalau kamu ingat lagi kan, ada teori kata ada hempasan meteorit ke komet ke yang hempas ke bumi ni, yang menyebabkan banyak dinosaur mati kan. Boleh jugalah ekosistem terancam. Tapi untuk zaman sekarang ni, yang paling jelas sekali kita nampak kenapa boleh berlaku kerosakan kepada muka bumi ni, kemusnahan kepada alam sekitar ni, disebabkan oleh paling utama sekali aktiviti manusia. Dan dia berterusan berlaku dari masa ke semasa, dari minit ke minit, dari jam ke jam. Manusia ni dengan ketamakan dia tu, dia akan musnahkan sekeliling dia. Dan akhir sekali yang musnah adalah manusia tu sendiri. Sebab apa? Sebab bila dah berlaku pencemaran udara, bila dah berlaku pencemaran air, yang akan terkesan paling besar sekali adalah di hujung rantai tu, iaitu manusia. Dan manusia tu sebenarnya dia tengah memusnahkan diri dia sendiri. Okey. Jadi kita cuba lihatlah aktiviti manusia apa yang ada dalam silibus kamu. Dia mungkin lebih banyak daripada ni lah ya. Mungkin lebih banyak daripada ni yang kemungkinan kita tak cover, tak ada dalam silibus kamu. Kamu jangan fixkan minda kamu, oh yang ini belajar, yang ini saja yang ada. Tak. Ilmu tu dia seluas-luasnya. Kadang-kadang kita tak mampu nak fahamkan semua. Tapi janganlah tak mampu nak faham semua, kita tinggal pula semua kan. Kita buat yang mana kita boleh lah. Setakat tahap SPM ni, kita buat untuk tahap SPM. Okey, aktiviti manusia yang pertama adalah penyahutanan. Jadi bila sebut tentang penyahutanan ni, tebang hutan lah. Jadi pembalakan. Okey, tebang hutan. Kenapa dia tebang hutan? Nak dapatkan kayu balak, kayu-kayu hutan tu. Tambah-tambah pula dekat Malaysia ni, kayu-kayu hutan dia sangat-sangat berkualiti tinggi, yang dikatakan susah nak dapat kat tempat-tempat lain. Dan dia punya kepelbagaian kayu-kayu hutan tu pun sangat-sangat banyak. Okey, sebab apa? Kita hutan hujan tropika kan. Jadi kayu-kayu tu sangat-sangat bernilai tinggi. Kemudian kenapa dia berlaku penyahutanan? Dia tebang hutan untuk dia bangunkan kawasan perindustrian, kawasan pertanian, nak bangunkan ladang. Dia tebang nak tanam pokok getah. Dia tebang nak tanam kelapa sawit. Dia tebang nak tanam lada hitam. Jadi benda-benda ni semua akhir sekali akan menyebabkan kawasan hutan makin lama makin kecil. Makin lama makin menguncup dia punya kawasan. Yang pada dulu mungkin jadi banyak, tapi bila dia tebang, dia makin sikit. Dan hutan ni kamu kena ingat, dia bukan ambil masa sehari dua hari nak jadi balik hutan. Tak ada. Okey. Satu batang pokok tu kadang-kadang berusia berjuta tahun, beratus ribu tahun untuk dia jadi sebesar itu. Tapi bila kita tebang dia, habislah. Tak ada dah pokok tu. Kalau nak tunggu balik dia sebesar tu, nak tunggu berjuta tahun. Mana manusia ni pun hidup lebih kurang 80-90 tahun. Okey, kalau tahap kesihatan bagus lah. Jadi ada macam-macam benda yang mengganggu hutan tu. Kemudian ada pertanian perladangan. Jadi pertanian perladangan ni dia juga mengganggu ekosistem. Sebab apa? Pertanian perladangan ni dia menggunakan bahan-bahan kimia untuk memastikan hasil pertanian tu berada pada tahap yang maksimum, pada kualiti yang maksimum, pada keuntungan yang paling tinggi sekali. Jadi dia terpaksa gunakan bahan-bahan kimia, gunakan teknologi-teknologi yang melibatkan kimia ni, yang kemungkinan akan mencemarkan alam sekitar tu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berpotensi tinggi. Okey. Seterusnya, pembakaran bahan api fosil.
Jadi bahan api fosil ni datang daripada binatang-binatang, haiwan-haiwan yang telah mati berjuta-juta tahun dululah. Sebab apa? Dia fosil. Okey, yang akhir sekali bertukar menjadi minyak kan, menjadi petroleum. Cikgu tak nak ceritalah lanjut tentang tu. Jadi bila dia bakar, dia akan hasilkan gas pencemaran. Jadi gas-gas yang mencemarkan ni pastinya akan merosakkan udara yang ada. Okey, jadi bila dia merosakkan udara yang ada, nak tak nak, akhir sekali manusia jugalah yang terkesan. Nak bernafas tak boleh, nak melihat tak boleh sebab dengan kabusnya, dengan habuknya, macam-macam. Dan dia juga akan boleh menyebabkan penyakit. Seterusnya perindustrian. Jadi perindustrian ni dia macam-macam lah. Untuk dia buat kereta ke, buat sarung tangan ke, dia buat baju ke, dia buat lori ke kan. Jadi macam-macam, buat makanan ke. Ada macam-macam perindustrian ni. Jadi perindustrian ni dia ada sisa-sisa buangan yang akan dibuang oleh kilang ni, oleh perindustrian ni. Antaranya yang dibuang adalah bahan kimia yang kemungkinan dalam bentuk cecair. Jadi bila dalam bentuk cecair ni, dia akan buang ke mana? Buang ke kolam-kolam, dia buang ke lubang-lubang, dia buang ke sungai-sungai. Yang akhir sekali kalau dibuang ke tanah yang dikorek menjadi lubang, kolam, tanah tu akan tercemar lah. Jadi ada pencemaran tanah. Kalau dialirkan ke sungai, akan menyebabkan pencemaran sungai. Kalau dibuang asap ataupun gas hasil pembakaran di perindustrian tu akan mencemarkan udara. Jadi pencemaran tu di mana-mana. Dia cemarkan, dia rosakkan daripada perindustrian tu. Ini secara overall lah, kita tengok apa yang cikgu tulis dalam nota ni. Penyahutanan, penebangan pokok berlebihan dari hutan. Okey, pokok tu sendiri adalah jantung bagi hutan. Jadi tanpa jantung bagi hutan tu, pastinya akan matilah hutan yang ada. Dan pokok hutan ni sebenarnya adalah jantung bagi bumi. Kalau ditebangnya jantung bagi, dimusnahkan, dimatikan jantung bagi bumi ni, jadi bumi ni pun akan turut mati. Dan kita manusia akhir sekali di akhir rantai tu pun akan mati bersama dengan bumi. Okey, jadi amat menyedihkanlah apabila pokok-pokok hutan-hutan dimusnahkan. Tak kiralah apa saja sebab ke, alasan ke kenapa hutan tu perlu ditebang, semua tu patut dielakkan. Semua tu patut dielakkan. Kita kena cari alternatif lain. Okey, kena cari alternatif lain, kena cari kehidupan yang lain, cari cara yang lain. Tak boleh, tak nak, kalau boleh tak nak dengarlah alasan-alasan ni. Pokok janganlah ditebang, hutan jangan dimusnahkan. Jadi kesannya boleh menyebabkan hakisan tanah, tanah runtuh, banjir kilat, pemanasan global, biokepelbagaian pupus, kesan rumah hijau, perubahan iklim. Banyak ya. Cikgu dah cerita sebelum ni tentang hakisan tanah, tanah runtuh, banjir kilat. Bila hutan tu dah tebang, hutan tu kemungkinan dia kawasan lereng bukit ataupun dia membukit. Kita kena mendaki sikit. Jadi bila dia tebang, tanah tu dia tidak ada cengkaman lagi daripada akar-akar pokok. Jadi bila dia tidak ada cengkaman, bila hujan datang, air hujan tu akan bawa tanah tu bergerak masuk ke sungai. Jadi sungai sekarang ni dah tercemar, dah kotor, dah jadi lumpur. Sungai kemudian akan jadi cetek. Bila jadi cetek, sungai akan melimpah, air akan melimpah keluar dari sungai, akan menyebabkan kawasan bawah bukit tu, mungkin ada kawasan perumahan ke, kawasan bandar ke, kawasan taman ke, akan mengalami banjir. Sekejap saja. Tak sampai sejam banjir naik, air naik. Tak sampai sejam air naik. Disebabkan apa? Sebab tangan-tangan manusia tadi yang memusnahkan hutan. Yang memusnahkan pokok-pokok yang ada di hutan tu. Okey? Kemudian bila tidak ada lagi cengkaman pada tanah tu, kadang-kadang disebabkan gegaran sahaja. Bukan sebab hujan pun, disebabkan gegaran. Dia tidak ada cengkaman pada tanah, dia kawasan tinggi, mungkin kat bawah tu dia buat jalan raya. Ada kereta lalu, ada bas lalu, ada lori lalu. Okey? Jadi mungkin ada sungai di bawah tu yang ada mengalir kan. Jadi bila ada gegaran pada kawasan tanah yang tinggi itu, yang menyebabkan boleh jatuh tanah daripada atas jatuh ke bawah.
Bukan sebab hujan pun, tapi disebabkan gegaran yang berlaku pada tempat tu, yang boleh menyebabkan tanah runtuh. Hari ni kadang-kadang kita boleh tengok dekat kawasan highway kan, lebuh raya. Kan tepi-tepi tu kadang-kadang highway dibuat di lereng-lereng bukit. Kereta selalu lalu. Jadi pastinya mesti ada gegaran. Tambah kalau accident lah, lagilah gegaran. Tambah kalau hujan, lagilah boleh menyebabkan tanah tu runtuh, batu tu pecah. Jadi benda tu semua akhir sekali akan membahayakan manusia. Pemanasan global. Jadi pokok-pokok ni, bila ada pokok dia jadi segi penyejuk. Dia memerangkap kesejukan. Dia akan menyebabkan sejuk. Kan kita pun kalau duduk kawasan yang banyak pokok, kita rasa nyaman, kita rasa sejuk, kita rasa selesa. Tapi bila ada bangunan sahaja, kita akan rasa panas dia lain macam. Sebab bangunan ni dia ada potensi untuk memerangkap haba. Jadi bila hilangnya hutan ni, hilangnya kesejukan pada muka bumi ni, akan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global. Kemudian kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni adalah pembebasan gas-gas yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. Yang utama sekali adalah karbon dioksida lah. Jadi karbon dioksida ni dia dibebaskan oleh asap-asap kereta, oleh pembakaran, dan banyak-banyak lagi lah. Dan karbon dioksida ni sepatutnya digunakan oleh tumbuhan, tapi tumbuhan dah tak ada. Terutama sekali hutan-hutan ni telah ditebang dengan hebatnya. Jadi karbon dioksida tu tak diguna semula, tak berlaku kitaran karbon. Dan akhir sekali dia akan kekal duduk di udara, dia memerangkap haba, akan berlaku kenaikan suhu pada kawasan itu. Jadi panas sedikit lah. Panas sedikit, tahun ni dia naik sikit, tahun depan dia naik lagi, tahun depan dia naik lagi. Tak tahulah 10 tahun akan datang macam mana kenaikan suhu dia. Mungkin 1 darjah Celsius ke, 1.5 darjah Celsius ke. Kenaikan 1 darjah Celsius tu pun dah sangat-sangat teruk kepada muka bumi ya. Kamu jangan ingat naik 1 je bukan banyak pun. Tak ada. Naik 1 pun dia akan memberi kesan yang cukup hebat kepada apa yang akan berlaku pada bumi ini. Seterusnya ada pertanian perladangan. Ini cikgu cerita tadi, pencemaran. Dia boleh menyebabkan pencemaran pada tanah, pencemaran pada air, dan pencemaran ni boleh mengakibatkan tanah jadi tidak subur, air jadi kotor, manusia boleh terracun. Haiwan-haiwan boleh mati disebabkan racun-racun tu, sebabkan bahan-bahan kimia, pencemaran ini. Dan kita akan tengok nanti kepada eutrofikasi. Kita tengoklah apa benda eutrofikasi ni nanti dalam nota yang seterusnya. Seterusnya kita ada pembakaran bahan api fosil. Jadi dia akan menyebabkan kesan rumah hijau, pemanasan global, pencemaran. Tak nak ceritalah, banyak dah daripada sekolah rendah lagi kamu belajar tentang pembakaran api fosil ni. Sebab tu dia pembakaran api fosil ni, kalau dulu sekolah rendah ada belajar tentang non-renewable energy kan. Tenaga yang tak boleh diguna semula. Kalau ni kita cuba elakkan, kita guna tenaga yang boleh diguna semula. Kitar angin ke, ombak ke, empangan ke. Seterusnya perindustrian, dia akan menghasilkan pencemaran. Jadi kita pergi dulu kepada pencemaran udara. Jadi kita ada pencemaran udara, kita ada pencemaran air, kita ada pencemaran terma, pencemaran bunyi. Jadi first sekali kita pergi kepada pencemaran udara. Pencemaran ialah sebarang perubahan. Ini kita cuba fahamkan maksud pencemaran dulu ya. Sebarang perubahan, gangguan fizikal, kimia, biologi kepada alam sekitar yang jejaskan keseimbangan alam. Jadi sekali lagi, yang melibatkan sebarang perubahan, gangguan fizikal, kimia, biologi pada alam sekitar yang jejaskan keseimbangan alam. Jadi kita pergi yang pertama tadi dah cerita pertama kan, udara. Jadi udara ni dia ada kilang yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Jadi kilang-kilang ni dia boleh lepaskan gas sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni boleh menyebabkan mata pedih, rosak paru-paru, hujan berasid.
Okay, hujan asid. Nanti kita akan pergi ya macam mana sulfur dioksida ni boleh menghasilkan atau menyebabkan hujan tu berasid. Hujan tu jadi masam. Okay. Jadi bila dia masam, pastinya dia akan merosakkan tanah. Dia akan ganggu pH tanah. Jadi bila pH tanah terganggu, tumbuhan-tumbuhan tak boleh nak hidup lah, tumbuhan akan mati. Seterusnya kita ada nitrogen oksida. Nitrogen oksida bila dihidu ataupun dia kena pada manusia, dia akan boleh menyebabkan bronkitis, kanser pada organ respirasi. Satunya bronkitis, satu lagi kanser pada organ respirasi. Rosak tisu peparu, pedih mata, rendah daya tahan badan kanak-kanak terhadap sesama. Jadi kemudian ada hujan asid. Jadi kalau kamu tengok sekarang ni adalah teknologi tinggi kan, orang-orang yang kaya tu dia beli air purifier. Jadi air purifier tu juga tak pastilah sama ada berkesan ke tidak ke, tapi memang ramai orang belilah. Dia letak dalam rumah supaya nanti dia dapat sedut udara-udara yang membahayakan ni, supaya nanti yang keluar tu adalah udara yang selamat untuk dihidu. Apa bahasa Melayu dia air purifier? Kalau kamu tahu, kamu tulis kat ruangan komen. Cikgu minta maaf lah, cikgu tak sempat nak reply komen. Kalau bila banyak sangat ni, cikgu pun sibuk, ada macam-macam benda nak kena buat ni, kadang-kadang tak sempat nak reply komen kamu. Tapi terima kasih lah kalau siapa yang komen, bagi maklum balas. Semua sebenarnya cikgu baca, cuma cikgu tak sempat nak reply balik komen tu. Cikgu minta maaf banyak dan terima kasih juga siapa yang komen. Yang ucapkan terima kasih, cikgu sangat-sangat hargai dia lah. Okey. Kemudian debu. Jadi debu ni boleh menyebabkan kotor bangunan. Dia boleh serang orang yang pesakit asma ni menjadi lelah. Okey. Jadi orang yang kena sakit asma ni jadi lelah lah. Dia punya asma tu semakin lama semakin teruk bila adanya debu ni. Kita yang tak asma pun, kita sedut debu kan, kita rasa tak selesa. Kita nak terbatuk lah, kita nak bersin lah, kita rasa susah nak bernafas. Tambahlah orang yang kena asma ni. Jadi kadang nak cakap pun susah juga kan. Sebab apa? Sebab dengan kilang ni adalah pekerjaan. Bila ada pekerjaan, adalah juga kamu punya tampungan. Penduduk setempat tu dia ada sumber pendapatan. Tapi pada waktu yang sama, kalau dibiarkan dia mencemarkan alam sekitar, yang sekeliling, penduduk sekeliling semua akan rasa tak selesa. Okey. Dia kemudian akan sumbatkan liang stoma. Jadi liang stoma ni selalu di bawah daun. Jadi bila ada habuk-habuk, debu-debu, bila dia sumbatkan liang stoma ni tak boleh nak berlaku pertukaran gas. Dia tak boleh nak ambil karbon dioksida, tak boleh nak lepaskan oksigen, dan pokok tu tak boleh nak jalankan aktiviti harian dia. Jadi bila dia tak boleh nak jalankan aktiviti harian dia, pastinya dia akan mati. Dan ini berbahaya lah. Okey, berbahaya. Seterusnya kilang kenderaan, kereta, lori, bas. Kenderaan ni menghasilkan karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ni dia ada upaya untuk dia bergabung dengan hemoglobin, membentuk karboksi hemoglobin. Kalau karbon dioksida dia bergabung dengan hemoglobin, dia membentuk karbaminohemoglobin ya. Karbaminohemoglobin. Kamu jangan tertukar pula. Cikgu dulu waktu belajar selalu tertukar. Dan sekarang ni kadang-kadang tersalah cakap, tertukar pula kan. Jadi kamu yang nak jawab exam ni, kamu jangan tertukar lah. Sebab kalau kamu tertukar, kamu yang salah nanti jawab. Kamu yang kurang markah. Okey, yang akan memberi kesan kepada kamu punya grade nanti, dapat A ke dapat B ke. Kamu kena pastikan kamu tak tertukar benda-benda mudah macam ni. Karbon monoksida, oksigen, karbon dioksida. Kalau berbanding tiga jenis gas ni, yang paling mudah sekali bergabung dengan antara karbon dioksida dengan oksigen. Okay, antara karbon dioksida, oksigen. Oksigen ni lagi bagus, dia lagi disukai oleh hemoglobin untuk dia bergabung berbanding dengan karbon dioksida. Tapi bila ada karbon monoksida ni, oksigen pun kalah,
Karbon dioksida pun kalah. Dia lagi disukai, dia lagi macam seolah-olah lagi bagus lah untuk hemoglobin ni bergabung. Jadi masalahnya hemoglobin ni dah boleh bergabung dengan karbon monoksida, dia tak boleh nak unbind lagi, tak boleh nak tidak bergabung ataupun melepaskan karbon monoksida ni. Jadi karbon monoksida ni akan kekal bersama hemoglobin. Jadi hemoglobin ni tak bawa oksigen lah. Jadi tak boleh lah pula. Kenapa? Sepatutnya tugas utama dia nak bawa oksigen. Jadi bila dia tak bawa oksigen, jadi masalah kemudian. Ini akan menyebabkan lembab otak. Otak tu susah nak berfungsi dengan baik, oksigen kurang. Kemudian pening dan sakit kepala. Okey, kita pun bila masalah kan, nak bernafas, oksigen tak sampai sana, oksigen tak sampai sini. Jadi tak sihat jadilah. Jadi tak sihat. Rasa tak selesa, kan, tak seronok lah rasa kan. Sepatutnya kita rasa gembira, kita rasa sihat, kita rasa tubuh badan kita ni bersemangat, tapi disebabkan adanya gas-gas yang membahaya ni, kita tak boleh nak sihat. Okay, dia ganggu kita punya kehidupan seharian. Seterusnya, kenderaan juga menghasilkan plumbum. Jadi plumbum ni dia boleh cacat dan rencatkan otak. Jadi kurang upaya kawal tangan dan kaki, ganggu hasil sel darah yang baru. Okey. Kemudian ada asap jelaga. Okey. Dia akan membentuk asbut. Cikgu tak tahu asbut ni apa. Kamu carilah ya. Kemudian bentuk jerebu. Dia akan boleh menyebabkan jerebu. Dia ganggu nafas. Sumbat liang stoma. Ini menyebabkan tumbuhan tak boleh nak menjalankan fungsi dia. Seterusnya ada hidrokarbon. Hidrokarbon ni dia boleh menyebabkan barah kanser dan ganggu pertumbuhan seseorang tu. Pencemaran udara juga boleh disebabkan oleh pembakaran. Pembakaran ni benda biasa kan. Kat Malaysia ni kalau bahagian utara ni ada pembakaran jerami padi itulah kan, dia dah ada proses pengambilan padi, tuai padi tu. Kadang-kadang yang hasil hampas padi, jerami padi tu dia bakar. Okey. Sebab apa? Dengan pembakaran tu lagi mudahlah untuk dia tanam semula padi. Tapi masalahnya bila pembakaran tu akan menghasilkan asap, jelaga, debu, habuk ke udara. Dia akan mencemarkan udara. Jadi karbon dioksida, pembakaran hasilkan karbon dioksida yang boleh menyebabkan emfisema, penyakit yang menyebabkan sistem respirasi lah. Pemanasan global. Jadi gas rumah hijau ni, antara gas utama dia adalah karbon dioksida. Asap jegala pula kan, jelaga yang akan bentukkan asbut. Kamu carilah ya asbut ni apa ya. Bentuk jerebu, dia ganggu nafas, kurang cahaya matahari, sumbat liang stoma. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada ada lagi pertanian. Pertanian pun boleh menyebabkan pencemaran udara. Jadi dia menggunakan racun. Jadi racun ni terbebas pada udara. Jadi kemungkinan ada orang yang pergi sedut kan, pergi hidu racun boleh menyebabkan kematian. Sebab racun ni selalunya dia toksik. Kemudian aerosol, peti sejuk, aircon akan membebaskan gas CFC yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nanti kita akan tengok CFC ni macam mana dia boleh menipiskan lapisan ozon. Dan ini juga boleh menyebabkan pemanasan global. Jadi untuk pencemaran udara ni kita ada kilang, kenderaan, pembakaran, pertanian, aerosol yang menyebabkan peti sejuk, aircon, ada aerosol yang ada gas CFC ni. Tapi kita nak tengok kepada pembentukan hujan asid. Jadi ini kilang lah ya. Kilang. Jadi kilang ni hasilkan gas. Antara gas yang dihasilkan adalah sulfur dioksida, nitrogen monoksida. Okey, dua jenis gas ni yang boleh menyebabkan hujan asid. Jadi bila dia bebaskan sulfur dioksida ni dia bergabung dengan oksigen membentuk sulfur trioksida. Jadi sulfur tu ada combination dengan 3 oksida. Ni kimia lah ya, cikgu nak cerita lebih kimia cikgu tak tahulah. Sulfur trioksida ni dia akan bergabung dengan air menjadi asid sulfurik. Jadi asid sulfurik ni asid lah.
Jadi hujan tu sekarang dia dalam bentuk asid. Sebab apa? Sebab dia ada bergabung dengan air ni. Sekali lagi ya, sulfur dioksida bergabung dengan oksigen, dia menjadi sulfur trioksida. Oksigen ni ada dekat mana? Kat udara kan ada oksigen. Jadi bila kilang bebaskan sulfur dioksida ni, dia bergabung dengan oksigen, dia jadi sulfur trioksida. Sulfur trioksida pula ada air kan, dekat ni atas udara ni ada air, wap-wap air tu, bila dia bergabung dia menjadi asid sulfurik. Jadi asid sulfurik ni bila hujan, air wap-wap air tu dah memberat, dia akan turun jadi sebagai hujan asid. Kemudian ada satu lagi gas ni dipanggil sebagai nitrogen monoksida. Jadi nitrogen monoksida ni terus bergabung dengan air, dia menjadi asid nitrus. Satu lagi kemungkinan dia bebaskan nitrogen dioksida, dia gabung dengan air menjadi asid nitrik. Jadi ada 3 kat sini. Dia ada asid sulfurik, asid nitrus, asid nitrik. 3 ni semua akan jadi hujan asid. Jadi hujan ni bila dia berasid, dia akan turun, dia kena pada pokok-pokok daun-daun ni akan mati. Dan pada waktu yang sama dia kena pada tanah di bawah ni, tanah tu akan jadi berasid, pokok akan mati juga. Sebab tu kat salah cikgu ada satu tempat ni dia panggil sebagai black forest. Black forest ni sebab apa? Hutan tu dah mati disebabkan hujan asid ni. Disebabkan hujan asid. Jadi ini adalah untuk pencemaran udara. Kita masuk pula kepada pencemaran air. Jadi pencemaran air contohnya ada nitrat dan fosfat. Ni baja lah ya. Jadi baja dia sisa pertanian kumbahan. Kesan dia eutrofikasi. Nanti kita akan tengok apa benda eutrofikasi. Kemudian racun perosak, racun rumpai. Sumber dia ladang sisa pertanian. Jadi dia boleh mengalir masuk ke sungai. Okey, dia boleh mengalir masuk ke sungai. Macam mana dia boleh mengalir masuk ke sungai? Padahal dia sembuh dekat pokok, dekat ladang. Kenapa tiba-tiba dia boleh masuk ke dalam sungai pula? Kamu kena ingat, satu-satu tempat tu mesti berlaku hujan. Jadi bila hujan datang, hujan turun, hujan tu kena pada pokok tu. Jadi dia akan bawa, air hujan tu akan bawa bahan-bahan kimia tu mengalir masuk ke sungai. Jadi bila dia mengalir masuk ke sungai, sungai itu akan tercemar dengan bahan-bahan racun tadi, dengan baja-baja tadi. Okey. Jadi kesannya berbahaya kepada manusia sebab makanan. Kan racun masuk ke sungai, kemudian ikan tu bernafas dalam sungai. Bernafas pula. Dia hidup dalam sungai itu. Sungai itu ada racun. Jadi kemungkinan badan ikan tu, daging ikan tu, isi ikan tu ada racun-racun tu, tapi ikan tu mungkin dia resistant, dia kuat sikit. Jadi dia tahan lah. Dan kemudian ikan tu ditangkap oleh manusia. Manusia goreng dia. Manusia pun makan dia. Mungkin seekor ikan tak ada masalah lagi. Kan hati dia boleh tindak balas kan. Nyah toksik racun tu tak ada masalah. Tapi bila terlampau banyak dan benda tu berterusan, jadi dia akan bunuh sedikit demi sedikit. Okey, racun tu dia membunuh sedikit demi sedikit. Jadi keracunan makanan boleh menyebabkan kanser, kerosakan organ, kecacatan kelahiran, kemandulan. Jadi kena elaklah diri daripada racun-racun ni. Sebab tu golongan-golongan yang terlibat dalam industri peladangan, dalam pertanian ni, untuk dia untuk dia guna racun pun dia ada SOP dia, Standard Operational Procedure dia. Dia ada kaedah. Dia bukan suka-suka hati dia boleh pergi sembuh racun yang ada tu. Tak boleh. Okay, bukan suka hati dia nak guna racun ni sebab ada serangga perosak. Tak boleh. Dia ada teknik dan cara. Berapa banyak yang dia boleh guna untuk racun-racun ni. Dia sama ada dia nak ikut atau tak ikut tu masalah. Kan kadang-kadang pejabat pertanian ni dah bagi tahu kena banyak ni, kena ikut ni, tapi dia tak nak ikut. Nak buat macam mana? Kadang-kadang susah juga. Seterusnya air. Pencemaran air datang daripada deterjen. Sumber dia bahan buangan dosmetik. Dia kesan dia buih tutup permukaan air, kurang oksigen terlarut, ada fosfat. Jadi bila ada fosfat dia menyebabkan eutrofikasi. Nanti kita akan tengok eutrofikasi ni dia suka ditanya dekat soalan-soalan exam. Sama ada kertas 1 atau kertas 2. Kemudian minyak dan grease. Minyak grease sumber dia tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni kadang-kadang dibawa oleh
kapal-kapal besar yang dia angkut minyak ni. Jadi kemungkinan dia berlaku pelanggaran kan. Jadi bila berlaku pelanggaran, minyak tu tumpah. Jadi dia akan boleh menyebabkan pencemaran air, pencemaran laut. Okey. Kemudian kadang-kadang ada apa? Kita panggil sebagai oil rig. Oil rig ni apa bahasa Melayu dia ya? Pelantar minyak. Okey, pelantar minyak ni kadang-kadang bila dia tak urus dengan betul, pelantar minyak tu boleh pecah. Jadi minyak tu boleh menyembur-nyembur keluar daripada permukaan bumi ni. Jadi bila minyak tu menyembur-nyembur keluar daripada permukaan bumi, dia akan cemarkan laut yang ada situ lah. Jadi ikan-ikan tu nanti habis akan dicemari oleh minyak. Dan bukan ikan saja yang dicemari oleh minyak, kemungkinan burung juga akan terperangkap dalam minyak tu. Jadi burung tu bila dia terperangkap dengan minyak, dia tak boleh nak terbang lagi dah. Sama ada dia diselamatkan atau dia akan mati. Okey. Jadi tumpahan minyak boleh berlaku macam-macam keadaan lah. Dia ada filem tentang pecahan. Apa ni, oil rig ni pecah ya. Cikgu tak ingat lah nama filem tu apa. Kemudian bahan buangan industri. Kesan dia kurang oksigen, cahaya, air. Jadi organisma akuatik akan mati, burung akan mati. Seterusnya kita ada sampah. Okey, sampah lah kan, buang sampah. Kita ni kadang-kadang suka buang sampah merata. Cikgu pun selalu nasihat sendirilah, jangan buang sampah merata. Buang sampah pada tong sampah. Sebab apa? Sampah-sampah ni akan dikutip dan dilupuskan di pusat pelupusan. Kalau kamu buang sampah merata-rata, sampah ni akan dibawa oleh air hujan masuk ke longkang. Daripada longkang ni akan pergi ke sungai. Ataupun kamu buang merata-rata, air hujan ni akan bawa sampah tu masuk ke sungai. Sungai akan mengalir pergi ke laut. Jadi sampah-sampah tu akan berkumpul di laut. Akhir sekali haiwan-haiwan yang dalam laut tu yang sengsara. Kita kalau nak makan haiwan tu, kita bunuh dia, tak apalah. Okey, memang kita makanan kita kan. Tapi kalau kita hidup, kita pergi buang sampah tu dimakan oleh haiwan tu ataupun mengganggu tumbesaran haiwan tu sengsara sepanjang hayat dia duduk dalam laut tu. Kamu tak rasa kamu buat zalim kat dia ke? Macam seolah-olah kamu bela lembu, kamu pergi sebat lembu tu sepanjang dia besar. Dia buat zalim dekat dia. Kurang-kurangnya kamu betul-betul nak sembelih dia kan. Kita jagalah dia elok-elok, bagi makan, bagi tempat tinggal kan, kandang dia, bersihkan kandang dia. Sepanjang hayat dia tu kurang-kurang pun dia happy lah sebelum dia kena sembelih. Okey, dia tak hidup dalam keadaan yang dia sengsara. Tapi sekarang ni manusia, dia sampah-sampah ni dia buang mata-rata, masuk dalam sungai, masuk ke dalam longkang, mengalir masuk ke laut. Dia mengganggu hidupan-hidupan akuatik yang ada di laut tu, menyebabkan dia orang tak boleh nak membesar, sengsara, berada dalam kesakitan. Jadi kita dah buat zalim dekat dia. Okey, buat zalim dekat dia. Kita ni pun tak lama hidup kita ni manusia. Jadi sepanjang hayat kita ni, berapa banyak yang kita dapat bantu, berapa banyak yang kita dah rosakkan, berapa banyak kemusnahan yang kita dah buat, berapa banyak haiwan yang telah kita sakiti. Jadi cubalah elakkan sedaya yang mampu ya. Cuba elakkanlah sedaya yang mampu, ataupun jangan buat langsung. Jadi daripada sampah ni dia akan kurang cahaya. Ni salah satu je, kurang cahaya di mana dia akan terapung di permukaan. Kemungkinan dia akan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan akuatik pun akan mati. Sebab apa? Bila kurang cahaya, tumbuhan akuatik akan mati jugalah. Okey, seterusnya kita ada logam berat. Logam berat ni bahaya sikit. Kita ada contohnya kuprum, merkuri, arsenik, plumbum. Jadi sumber daripada industri pelombongan, kilang proses cat, logam dakwat. Okey, kesan dia, jadi dia ada dalam makanan. Kan rantai makanan tu kan. Ikan tu dimakan oleh ikan tu dan kamu pun makan. Jadi logam berat tu kadang-kadang ada pada ikan.
Jadi nak tak nak, kita pun tak nak lah makan benda-benda yang membahayakan tubuh badan. Kalau boleh semua orang nak hidup 80 tahun, 85 tahun, berada dalam keadaan kesihatan yang paling baik sekali. Kita rasa sihat, kita rasa gembira. Bila kita sakit ni, kita rasa tak sihat. Kita rasa sakit, kita rasa sakit lah kan, tak sihat. Kita rasa tak selesa. Kemungkinan kita tak mampu nak buat apa yang kita nak buat. Kemudian kita akan menyusahkan orang sekeliling kita. Bila kita menyusahkan orang sekeliling, kita pun rasa down hidup kita ni. Asyik tak sihat saja kan. Asyik down saja. Kita nak capai cita-cita kita pun tak boleh. Kita nak baca buku, kita tak bersemangat. Kita nak hidup ni, kita tak bersemangat. Jadi kita tak nak lah benda-benda ni berlaku. Kalau kita tak nak benda-benda ni berlaku kat kita, kita pun tak nak benda-benda ni berlaku pada orang lain. Sebab tu letak bolehnya adalah pencemaran-pencemaran ni yang boleh menyakitkan sesiapa sahaja. Kesan dia, merkuri contohnya, boleh menyebabkan buta, sakit saraf, lumpuh, kematian. Pelambun pula boleh menyebabkan perkembangan terbantut. Seterusnya kita ada bahan kimia sisa radioaktif. Sumbernya daripada stesen tenaga nuklear. Malaysia ni tak ada lah kan. Makmal penyelidikan. Kemungkinan adalah sisa radioaktif daripada makmal penyelidikan. Kesan dia, asid alkali bunuh haiwan akuatik, dan dia pastinya bahaya kepada manusia. Seterusnya kita ada mikroorganisma. Sumbernya kumbahan yang tidak terawat, najis. Jadi kumbahan tidak terawat, najis, pastinya ada mikroorganisma. Datang mana mikroorganisma ni? Kan datang daripada manusia. Jadi kemungkinan daripada manusia tu sendirilah, daripada usus besar tu ada mikroorganisma. Satu lagi daripada lalat. Kan lalat dia suka benda-benda yang kotor ni. Jadi bila dia pergi ke situ, dia akan bawa bersama dengan bakteria yang ada pada badan dia. Nak tak nak akan terkesan dengan besarnya lah. Kesannya bahaya jika diminum. Jadi kalau najis-najis ni, dia kena pada sungai ke, pada tali air ke, kemudian kamu ambil, kamu tak proses dulu air tu. Yang paling penting, tak masak dulu air tu, terus minum. Bahaya ya. Samalah air sungai, kat mana pun pastikanlah kamu jangan terus minum. Kena masak dulu. Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam air itu. Jangan pergi sesuka hati, sungai tu nampak jernih, cantik je, air tu bersih je, sesuka hati kita nak minum. Tak. Pasti kamu masak dulu air tu. Gunakan api itu untuk bunuh semua bakteria-bakteria ke, protozoa ke, mikroorganisma yang ada ke, untuk bunuh. Kecuali lah kalau air mineral tu kan. Air mineral tu sebab apa? Sebab dia dah ada proses nak memastikan tidak ada pencemaran dalam air tu. Bukan sesuka hati je dia boleh buat air mineral tu jual kat kamu ya. Dia kena pastikan tidak ada bakteria, tidak ada semua bahan-bahan yang membahayakan manusia tu, baru dia boleh jual. Tambah-tambah brand-brand yang besar, Spritzer ke kan, Blue ke kan. Jadi memang dah selamat lah, kita buka-buka kita boleh minum. Okey. Contohnya ada Vibrio, ada kolera. Sekarang ni kita cuba fahamkan tentang eutrofikasi. Ini antara bahagian yang selalu disukai untuk ditanya lah untuk exam kamu, eutrofikasi ini. Jadi dengan harapan bila cikgu terangkan ni kamu boleh faham lah. Kalau tak faham, cikgu pun tak tahu lah nak buat macam mana kan. Lagi satu, ini usahalah. Kamu dengar video cikgu ni pun kamu dengar, kamu buat latihan pun kamu buat latihan, kat kelas pun kamu bagi tumpu perhatian, dan cikgu percaya kalau kamu semua buat ni, paling tidak pun kamu boleh faham. Okey, kamu boleh faham. Eutrofikasi adalah satu proses semula jadi. Jadi sistem ekosistem akuatik menjadi kaya dengan nutrien. Sistem ekosistem akuatik menjadi kaya dengan nutrien. Jadi eutrofikasi ni adalah satu proses semula jadi yang tiba-tiba akuatik ni, air ni dia kaya dengan nutrien. Jadi bila dia kaya dengan nutrien, dia boleh menyebabkan alga bertumbuh. Alga ni adalah mikroorganisma lah yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Sekali lagi ya, eutrofikasi ni apa? Proses semula jadi yang menyebabkan ekosistem akuatik menjadi kaya dengan nutrien.
yang menyebabkan alga ni boleh bertumbuh, populasi dia boleh bertambah, bilangan dia boleh bertambah dengan banyaknya sebab ada banyak nutrien. Dia hidup dengan keadaan yang selesa. Jadi dia buat apa kalau hidup dalam keadaan selesa? Dia membiarlah. Dia jadi banyak. Jadi bila dia banyak, apa jadi dekat dia? Dia mati pun banyak. Jadi bila dia mati banyak, bakteria yang untuk reputkan dia pun akan banyak. Okey, dan bakteria ni akan gunakan oksigen. Jadi oksigen akan kurang dalam air. Bila oksigen kurang dalam air, haiwan akuatik, tumbuhan akuatik yang ada dalam air pun turut mati juga. Itu secara awal lah macam mana cikgu terangkan. Ini kita tengok pada proses dia. Eutrofifikasi ni berlaku macam mana? Macam mana tiba-tiba air, kan? Air sungai tu ada tinggi pula kandungan nutrien. Dia datang daripada baja. Okey, baja iaitu baja nitrat, baja fosfat. Jadi baja ni datang daripada mana? Tiba-tiba ada dalam air. Orang hampir buang baja dalam air ke? Tak. Baja tu digunakan di kawasan pertanian, perladangan. Dia sembuh dekat tanah tu supaya tanah tu tinggi kandungan nutrien dia, supaya pokok dapat membesar, hasilkan buah-buah yang banyak, hasilkan hasil pertanian yang banyak. Tapi masalahnya bila guna secara berlebihan, dia akan ada berlebihan baja di tanah. Bila hujan datang, hujan akan bawa baja tu mengalir dan dia akan pergi masuk ke sungai. Jadi bila dia pergi mengalir masuk ke sungai, masuk ke kolam, masuk ke tempat-tempat yang berair, sekarang ni dah adalah baja di dalam sungai itu. Jadi bila ada baja di dalam sungai itu, alga akan bertambah. Jadi bila alga bertambah sebab apa? Sebab nutrien banyak. Makanan dia banyak. Jadi bila dia dah makan banyak, aktiviti apa lagi yang dia boleh buat? Dia membiarlah. Populasi dia bertambah, bilangan dia bertambah. Sebab apa? Dia hidup dalam keadaan yang selesa. Tanpa dia bekerja keras, tiba-tiba ada makanan masuk. Makanan masuk. Dia pun makan. Jadi selain daripada makan, dia membiak, hasilkan anak generasi yang baru. Anak dia pula membiak lagi. Keadaan selesa bagi dia. Jadi alga jadi bertambah-tambah. Bila alga bertambah, bila dia banyak, dia juga akan mati banyak. Jadi bila mati banyak, dia ada bakteria saprofit. Bakteria saprofit ni terlibat dalam perebutan, akan reputkan alga tu. Tapi dalam proses perebutan tu akan gunakan oksigen. Jadi oksigen dalam air akan kurang. Jadi bila oksigen dalam air berkurang, haiwan akuatik akan kurang dapat oksigen. Tumbuhan akuatik tu air lah, akan kurang dapat oksigen, jadi mati. Mikroorganisme mati, ikan mati, udang mati, ketam mati. Apa lagi yang duduk dalam air? Ketam duduk dalam air ke? Ya, duduk dalam air. Ya, ini kita panggil sebagai BOD meningkat. BOD ni apa? Biochemical Oxygen Demand. Bahasa Melayu dia apa ya? Cikgu pun tak ingat lah. Biochemical Oxygen Demand. Permintaan terhadap oksigen untuk proses biochemical ni sangat-sangat tinggi sebab oksigen kurang. Jadi BOD dia akan meningkat. Kemudian kita ada pencemaran terma. Pencemaran terma punca dia daripada bangunan yang bercermin. Jadi dia akan memerangkap cahaya. Cahaya ni selalunya datang bersama dengan haba. Ini fizik lah ya. Cikgu nak cerita lebih pun cikgu tak tahulah fizik. Fizik, kimia ni susah sikit lah. Kamu yang belajar fizik, kimia, bio ni pastinya lagi pandai daripada cikgu lah. Okey, sebab last cikgu belajar fizik tu waktu tingkatan 5 dulu. Itu pun SPM dapat 4B saja, tak dapat A. Kimia dapat 3B. Bio dapat A. Matematik tambahan dapat A, matematik dapat A. Jadi cikgu punya kekuatan tu kepada matematik dan biologi lebih lah. Sebab tu sambung belajar pun ambil biologi lagi, sambung buat degree pun biologi lagi. Jadi biologi ni keluar daripada habis degree tu mengajar biologi lagi. Itu pun kadang-kadang salah juga. Okey. Semua salah juga, tak upayalah kita ni manusia. Kilang. Okey. Kilang hasilkan juga haba-haba daripada mesin-mesin dia tu, haba-haba. Kadang-kadang mesin-mesin dia tu dia guna air untuk sejukkan mesin dia. Dia ada pengaliran air masuk ke kawasan mesin dia tu, enjin dia tu yang bergerak tu, kemudian air tu mengalir pergi ke tempat lain.
Kalau nuclear reactor pun sama juga, guna air juga. Jadi air itu dalam kuantiti haba yang tinggi. Air itu mengalir ke mana? Kadang-kadang dia mengalir ke sungai. Jadi sungai itu pula tinggi pula haba dia, suhu dia, digunakan oleh kilang-kilang untuk sejukkan mesin dia. Jadi bila suhu air sungai itu meningkat, haiwan-haiwan akan matilah. Kilang reaktor ni cikgu sebut tadi, stesen jana kuasa elektrik. Kesan dia suhu air meningkat, kurang oksigen terlarut, hidupan akuatik mati. Kemudian ada pencemaran bunyi. Kebisingan melebihi 80 dB. Puncanya daripada kenderaan, tapak pembinaan, kapal terbang jet, tempat hiburan. Tadi ada cikgu tertinggal ni, indeks. Ada indeks lagi ni. Okey, indeks pencemaran udara. Kalau 0 hingga 50 ni tidak bahaya. Baiklah. 51 hingga 100 sederhana, tidak bahaya. 101 hingga 200 ringan. 201 hingga 300 sederhana. 301 hingga 500 sangat berbahaya lah. Ni lebih daripada 500 ni serius. Memang teruk lah. Okey. Cikgu pun tak ingat sebenarnya. Rasanya exam ada dia masuk tanya ke? Tak pastilah. Indeks kualiti air. Dia ada sangat bersih, ada bersih minima pencemaran, tercemar sedikit, tercemar sangat tercemar. Okey. Sekarang ni kita akan cuba fahamkan tentang kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau, prinsip rumah hijau, haba diperangkap dalam rumah hijau. Haba tu ada dalam rumah hijau lah. Haba diperangkap menjadikan bumi panas. Kenapa haba ni diperangkap di bumi? Sebab ada gas-gas. Jadi gas-gas ni yang boleh menyebabkan kenaikan suhu lah. Dia terperangkap di bumi ini, dia tak pergi ke tempat lain, ataupun dia tak menghilang daripada bumi ini. Sebab tu kita panggil sebagai kesan rumah hijau. Sebab dia mengikut prinsip rumah hijau, haba diperangkap dalam rumah hijau. Jadi antara gas yang terlibat dengan kesan rumah hijau ni karbon dioksida. Jadi ini terhasil daripada proses pembakaran. Gas metana, mikroorganisme. Ladang haiwan pun hasilkan gas metana ya. Ladang babi, ladang lembu, dewa ni bila dia kentut tu dia hasilkan gas metana lah, walaupun tak banyak. Even anak-anak pun dia kentut, dia hasilkan gas metana yang boleh menyebabkan kenaikan kepada suhu bumi. CFC, okey, aerosol, peti sejuk, aircon, polistrina kalau dibakar. Nitrogen oksida, gas rumah hijau juga, datang daripada baja nitrogen, pesawat supersonik, bahan api. Suhu bumi meningkat 1.5 darjah Celsius ke 4.5 darjah Celsius menjelang 2030. Jadi dia ada kemungkinan berlaku peningkatan kepada suhu bumi. Jadi kesan pemanasan global ni, aras laut kemungkinan meningkat, pemanasan global, perubahan zon iklim, perubahan arah angin, kejadian ribut, banjir kawasan rendah, tanah kering tidak subur, taburan hujan tidak seragam, kemarau. Jadi banyaklah ya, bila meningkat kepanasan ni ada banyak benda yang akan terkesan kan. Laut meningkat, udara jadi lebih panas, zon iklim mengalami perubahan. Jadi 4 musim tu kemungkinan dia punya masa tu akan berubah. Arah angin, ribut, banjir kawasan yang rendah, tanah jadi kering tidak subur, taburan hujan tidak seragam, ikut suka je kan. Kadang-kadang kita pun terkejut dengan hujan yang tiba-tiba sangat banyak, tiba-tiba hujan yang tidak ada langsung. Semua ni kesan daripada pemanasan global. Jadi langkah untuk kurangkan pembebasan gas ni, sebab apa gas ni yang menyebabkan kesan rumah hijau ni, pemanasan global ni. Jadi kita kena kurangkan guna bahan api fosil. Macam mana nak kurang guna bahan api fosil? Naik pengangkutan awam lah. Kemudian ada dipanggil sebagai jejak kaki karbon, untuk tengok berapa banyak karbon yang kita dah guna, pembakaran karbon yang kita dah hasilkan buat. Paling bagus sekali dalam jejak kaki karbon ni jalan kaki. Memang betul lah, jalan kaki ni paling bagus sekali. Pertama, dia dapat
kurangkan penggunaan bahan api fosil. Kedua, dia sihatkan tubuh badan. Okey, untuk jantung lah, untuk peredaran darah lah. Kemudian dia dapat kurangkan berat badan lah. Kemudian dia dapat tenangkan fikiran kalau berjalan ni. Sebenarnya kalau berjalan petang-petang, kita lalu kat kawasan-kawasan yang banyak kehijauan, kita rasa tenang, kita rasa lebih sihat. Perasaan tu kadang-kadang penting. Sebab dengan perasaan yang baik, perasaan yang sihat, dia akan memberi tubuh badan ni kesihatan. Okey, dipanggil sebagai placebo effect sebenarnya. Sebab tu kita kena rasa bagus sentiasa. Okey, jangan rasa down, sentiasa rasa tak bagus, rasa sakit, rasa inferior. Sebenarnya semua benda tu akan memberi kesan kepada kita punya kesihatan. Jadi cikgu memang mendoakanlah semua yang dengar video cikgu ni berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan gembira. Kamu dapat usahakan sedaya kamu mampu untuk capai cita-cita kamu. Langkah kurang penyahutanan. Jadi tak bolehlah penyahutanan yang tebang hutan ni, dia tak baguslah untuk persekitaran. Kurang halang pembakaran hutan secara terbuka. Okey, bukan pembakaran hutan saja, pembakaran secara terbuka yang melibatkan kawasan pertanian ke kan, pun tak boleh jugalah. Jadi dia akan membebaskan karbon dioksida. Pembakaran membebaskan karbon dioksida. Lepas tu tanam semula, tenaga diperbaharui, tenaga yang boleh diguna semula. Jadi kita kuranglah guna bahan api fosil. Jadi tenaga ni macam-macam lah. Contohnya macam kincir angin ke kan, penggunaan ombak di laut tu, kita letak macam turbin tu, jadi dia akan pusingkan turbin tu, dejana elektrik. Empangan, tapi empangan ni tak bagus juga, sebab bila ada empangan, dia ada kawasan hutan yang akan ditenggelamkan oleh air. Kemudian ada protokol Kyoto yang tentang langkah pengurangan gas-gas ni. Okay. Sekarang ni kita masuk bahagian yang akhir sekali dalam bab ni, ekosistem terancam ni, penipisan lapisan ozon. Okey. Jadi kita ada dekat sini stratosfera. Kemudian ni stratosfera. Kemudian kita ada troposfera. Lapisan ozon ni dia berada di antara troposfera dengan stratosfera. Jadi matahari ni akan bawa sinaran ultraungu. Jadi sinaran ultraungu ni berbahaya, dia boleh menyebabkan kanser pada manusia tu sendiri dan boleh menyebabkan kenaikan suhu bumi, pemanasan global. Okey. Jadi penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon berada di lapisan stratosfera. Okey, berada di lapisan stratosfera 12 hingga ke 25 km. Okey, dia berada pada lapisan stratosfera kat sinilah. Lapisan ozon berfungsi sebagai tabir untuk halang sinaran UV ke bumi. Jadi lapisan ozon berfungsi sebagai tabir. Tabir tu macam dia penghalang. Dia macam macam curtain atau macam tahu kat rumah kita tu langsir kan, langsir. Jadi dia halanglah matahari, cahaya masuk ke dalam rumah. Jadi sama juga lapisan ozon ni, dia macam langsir, tabir untuk halang sinaran UV ke bumi. Tapi masalahnya, penipisan lapisan ozon ni disebabkan klorofluorokarbon, CFC. Okey. Jadi CFC ni akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon ni berada pada stratosfera. Okey, dia berada pada stratosfera. Ini adalah kawasan stratosfera lah. Sini troposfera. Jadi jarak dia 12 hingga ke 25 km. Jadi penyelesaian ni macam mana? Henti atau kurang guna CFC. Ganti CFC dengan HCFC. Jadi adalah teknologi sekarang ni yang lebih bagus. Kita guna HCFC. Jadi sertai protokol Montreal. Protokol ni macam perjanjian lah, apa yang kita boleh guna dan tak boleh guna. Kesan dia pada manusia, kalau sinaran UV ni dia dapat tembusi lapisan ozon ni, jadi dia akan masuk ke kawasan troposfera ni dan kena pada hidupan yang ada di bumi.
Dia boleh menyebabkan kanser kulit, melanoma. Dia rosakkan mata, rendahkan imun sistem. Kalau tumbuhan pula boleh rosakkan sel daun, kurangkan kandungan nutrien, okey, bunuh fitoplankton. Persekitaran pula boleh meningkatkan suhu, ubah arah angin, ubah iklim. Dan kita nak tengok secara spesifik macam mana klorofluorokarbon ni boleh menyebabkan lapisan ozon tu berlubang ataupun termusnah. Molekul ozon serap UV. Jadi di sini molekul ozon serap UV. Jadi kita ada molekul ozon di sini yang terdiri daripada oksigen tu. Jadi ada UV ni, cahaya UV. Jadi disebabkan UV ni diserap oleh molekul ozon tu. Jadi molekul ozon akan pecah jadi satu molekul oksigen, satu atom oksigen. Jadi satu molekul oksigen ni dia ada dua oksigen kat sini kan. Tak kira lah. Jadi satu molekul oksigen dan satu atom oksigen. Kemudian sinar UV pecah lagi molekul oksigen, okey, kepada dua atom oksigen. Jadi dia ada dua atom oksigen kat sini. Sebab apa? Sebab dia pecahkan molekul sinaran UV yang lain. Molekul oksigen akan gabung semula. Jadi daripada yang tiga-tiga dia pecah tu, semua akan gabung semula jadi lapisan ozon balik. Jadi dia akan serap semula hampir 99% UV. Sekali lagi ya, sinaran UV bila dia kena pada lapisan ozon, dia akan pecahkan lapisan ozon kepada satu molekul oksigen, satu atom oksigen. Dia serap. Kemudian sinaran UV yang lain pula pecahkan molekul oksigen ni kepada dua atom oksigen. Kemudian molekul oksigen ni akan gabung semula. Jadi mula-mula tadi ada tiga kan, tiga oksigen ni, atom oksigen ni yang membentuk molekul ozon. Ada dua kali proses ni pemecahan. Mula-mula jadi satu molekul oksigen, satu atom oksigen. Kemudian satu molekul ni pula akan dipecahkan oleh satu lagi sinaran UV menjadi dua atom oksigen. Jadi dua atom oksigen. Kemudian molekul-molekul oksigen ni akan gabung semula kepada bentuk asal dia dan dia boleh serap balik sinaran UV. Dan hampir 99% sinaran UV dapat diserap dan dapat dihalang daripada dia masuk ke bahagian troposfera. Okey, troposfera. Tak susah lah kan? Cikgu ulang balik sekali lagi ya. Molekul ozon serap UV. Bila dia serap UV, dia pecah jadi satu molekul oksigen, satu atom oksigen. Satu molekul oksigen ni pula akan serap lagi UV, dia pecah jadi dua atom oksigen. Kemudian molekul-molekul oksigen ni akan bergabung semula. Dia akan kembali serap sinaran UV. Dan hampir 99% sinaran UV dapat diserap oleh lapisan ozon yang ada. Kalau ada CFC, jadi CFC ni dia buat apa? Okey, ada CFC. CFC ni apa? Kloro pula lah kan, klorofluorokarbon. Kamu janganlah gelak kat cikgu ya, biasalah kadang-kadang tersasul. Klorofluorokarbon, dia ada karbon, dia ada klorin, dia ada fluorin. Bila ada sinar UV akan pecahkan atom klorin. Yang ni, atom klorin ni akan dipecahkan daripada klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon. Kloro tu adalah klorin lah. Fluoro tu adalah fluorin. Karbon. Satu dah terpisah disebabkan oleh sinar UV tadi. Klorin ni pula akan bergabung dengan atom klorin, pecah molekul. Jadi atom klorin ni pula akan pecahkan molekul ozon yang tiga oksigen ni. Kamu nampak ni, dia pecahkan molekul ozon. Atom klorin akan gabung dengan atom ozon membentuk klorin monoksida. Jadi dekat sini dia ada klorin monoksida di sini. Okey. Kemudian klorin monoksida gabung dengan atom oksigen bentuk atom klorin dan satu molekul oksigen.
Okey, klorin monoksida gabung dengan atom oksigen, bentuk atom klorin dengan satu molekul oksigen. Jadi sekarang ni atom klorin terbebas lebih banyak ozon. Jadi maksudnya klorin ni dia akan ganggu ozon layer ni yang menyebabkan pecahnya molekul ozon. Bila pecah molekul ozon, dia tak boleh patah balik. Jadi bila pecah molekul ozon tak boleh patah balik, sinar UV tadi akan menembusi lapisan stratosfera, akan masuk ke troposfera. Itu yang cikgu faham lah. Okey. Cikgu rasa nak ulang sekali lagi lah tentang klorin ni ya. Jadi bila ada sinaran UV, dia akan pecahkan CFC ni. Satu klorin akan terbebas. Klorin ni akan pergi serang lapisan ozon ni, menyebabkan pembentukan molekul ozon pecah ni, iaitu yang terdiri daripada molekul oksigen. Jadi bila dah pecah, dia tak boleh nak patah balik macam yang sebelah sini lagi dah. Dan klorin ni pula dia tak musnah, dia pergi pula serang molekul-molekul ozon yang lain. Okey, molekul-molekul ozon yang lain. Jadi dia akan berterusan musnahkan.